bangkitkan ialah mengenai soal adanya saranan supaya PTPN ini dihapuskan dan supaya pendidikan di peringkat pengajian tinggi itu diberikan secara percuma dalam negara kita. Melihat kepada perkara ini sebagai satu perkara yang memberi peluang untuk kita mempelajari ataupun mengetahui mengenai asas-asas bagaimana kita menjayakan ataupun mengadakan sesuatu dasar, termasuklah soal pengajian tinggi sama ada ianya perlu diberikan secara percuma ataupun tidak. Soal untuk memberi pendidikan percuma ini berhubung kait dengan soal untuk menghapuskan PTPN dibangkitkan oleh Ketua Pembangkang dalam usahanya untuk menang dalam pilihan raya yang akan datang, dan kita faham bahawa kemenangan bagi mereka bergantung faktor yang paling kritikal yang boleh memenangkan mereka ialah sokongan daripada golongan muda. Itu kita harus faham. Dan memang usaha untuk pikat golongan muda seperti saudara-saudara sekalian memang akan terus dilakukan dengan pelbagai janji yang ada hubung kait dan kaitan dengan saudara-saudara sekalian. Dan ini termasuk isu PTPN dan soal untuk memberi pendidikan di peringkat pengajian tinggi secara percuma. Dan dalam banyak kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pembangkang dan dilaporkan oleh pelbagai media sosial termasuk Malaysia Kini dan sebagainya, mereka ataupun Ketua Pembangkang dan rakan-rakan mereka telah menyatakan bahawa apabila mereka berjaya, mereka akan mansuhkan PTPN serta-merta selaras dengan agenda parti mereka untuk berikan pendidikan percuma bagaimana yang digariskan dalam buku jingga. Dan mereka menggunakan contoh kononnya daripada negara Turki, dan mereka menyatakan bahawa cara untuk melaksanakan ini adalah melalui penjimatan daripada ketirisan ataupun perbelanjaan yang pada mereka dianggap membazir, dan pada masa yang sama untuk menggunakan dana daripada Petronas. Walaupun kita tahu sebenarnya di negara Turki universiti awamnya masih juga mengenakan pembiayaan, bukannya percuma. Kita telah lakukan kajian kita sendiri, tidak ada mana-mana universiti awam di Turki yang memberikan pendidikan secara percuma dengan tidak mengenakan yuran. Jadi asas itu sudah tidak betul. Dan keduanya, kalau nak dikatakan ada ketirisan, tidak dinyatakan berapa jumlah. Berapa jumlah yang akan dielakkan daripada terpaksa belajar ataupun berlakunya ketirisan. Dan ketiga, kalau nak dikatakan akan digunakan dana daripada Petronas, maka nampaknya kalau kita baca buku jingga, semua yang hendak dibuat oleh pembangkang semuanya nak guna dana daripada Petronas. Akhirnya kita akan dapati bahawa jumlah itu tak cukup. Akhirnya juga kita akan dapati bagaimana mereka menjanjikan, kalau kita mengikuti janji-janji mereka, di Selangor mereka menjanjikan kalau anak dilahirkan mereka akan beri RM1,000. Tapi bila ada pegawai saya yang memang melahirkan anaknya di Selangor membuat tuntutan, jawapannya ialah apabila anak itu umur 21. Apabila anak itu umur 21. Anak dia dapat anak. 21 tu masa tu dia ada ke tak? Jadi ini keadaan. Tetapi itu tidak apa. Itu saya percaya kita boleh menjawab ataupun kita mempunyai cara dan pendekatan untuk kita berhadapan dengan janji dan jaminan yang mereka berikan. Tetapi yang paling penting ialah
kita perlu memikirkan dan menilai sama ada adanya kewajaran apa yang mereka sarankan dan sama ada akan tercapai matlamat mereka ataupun tidak. Dan juga pada masa yang sama, apakah tidak dengan cadangan itu akan menimbulkan masalah-masalah yang lain yang sama ada mereka tahu ataupun tidak. Dan kalau mereka tidak tahu, maka itu satu janji yang sungguh tidak bertanggungjawab. Dan kalau mereka tahu, mereka tidak memberi penyelesaian ataupun solusi terhadap masalah yang timbul daripada saranan dan janji mereka untuk menghapuskan PTPTN dan memperkenalkan pendidikan secara percuma di peringkat pengajian tinggi. Secara hakikatnya dalam negara kita pada hari ini, kita tahu bahawa kerajaan memang memberi perhatian dan fokus yang besar kepada bidang pendidikan. Pengajian tinggi adalah sebahagian daripada proses pendidikan yang kita semua lalui. Kita semua lalui daripada pendidikan rendah, pendidikan menengah tinggi, tingkatan 6, matrikulasi, dan seterusnya ke peringkat pengajian tinggi. Bagi yang bernasib baik, bagi yang tidak bernasib baik, institusi kemahiran dan sebagainya. Ia adalah satu rantaian. Dan kalau kita lihat rantaian pendidikan dalam negara kita, kita akan dapati bahawa ia memang menjadi fokus utama kerajaan. Dari segi perbelanjaan, sektor pendidikan, ia mendapat perbelanjaan dan peruntukan yang paling besar dalam negara kita, di mana untuk katalah misalnya bajet tahun ini, ia diperuntukkan sebanyak 50.1 bilion, di mana Kementerian Pengajian Tinggi sahaja 12.9 bilion, dan ini bersamaan 21.5% daripada jumlah peruntukan pembangunan yang kerajaan salurkan untuk pembangunan negara tahun ini. Pada tahun ini kerajaan peruntukkan 232.8 bilion ringgit untuk pembangunan negara, di mana 21.5 adalah pendidikan. Maknanya satu jumlah yang besar memang kerajaan dah peruntukkan. Dan kita tidak boleh, kalau kita nak percuma, kita tidak boleh semuanya untuk pendidikan. Kita ada sektor ekonomi, kita ada sektor sosial, kita ada sektor keselamatan. Kalau kita nak lagi untuk pendidikan, kita kena tarik daripada sektor lain. Kita kena tarik daripada sektor kesihatan, sosial, kesihatan, yang mana hari ini kalau kita tanya, kita antara negara yang menawarkan perkhidmatan kesihatan yang paling murah di dunia. Klinik satu Malaysia dan sebagainya. Cuba kita pergi setengah negara lain, kalau kita tak dapat tunjukkan kita boleh buat bayaran, rakyat dalam negara dia tidak akan dapat perkhidmatan kesihatan. Itu keadaannya di setengah-setengah negara lain. Jadi kerajaan mengimbangi peruntukan yang ada untuk tentukan sektor-sektor lain dapat dibangun dan juga dimajukan dengan pendidikan itu rendah, menengah, menengah tinggi, pengajian tinggi, disalurkan semuanya 21.5% daripada peruntukan pembangunan. Dan dalam rantaian itu, mana satu yang kerajaan perlu tentukan supaya bayarannya murah ataupun percuma. Kerajaan tidak boleh tentukan semuanya percuma. Kerana saya akan juga cakap mengenai tak ada dalam dunia ni yang beri pengajian tinggi percuma. Tak ada. Itu saya akan cakap kemudian. Tetapi kita dapat lihat, memang sekolah di dalam negara kita, sekolah rendah percuma, sekolah menengah percuma, sekolah menengah tinggi pun percuma. Siapa masuk matrikulasi, kerajaan tanggung. Siapa masuk tingkatan 6, kerajaan bagi allowance. Kalau kita ambil bidang sains, saudara semua saya ingat semua masuk matrikulasi. Tapi yang masuk tingkatan 6 dapat allowance, kerajaan beri.
Dan kita pun tahu kerajaan buat keputusan tidak lagi mengenakan yuran. Kalau kita ambil, katalah nak buat percuma di pengajian tinggi, kita akan ambil duit yang kita taruh untuk pengajian di peringkat rendah. Dan kalau kita kata daripada yang rendah kita dah mula kena bayaran, saya ingat ramai tak pergi sekolah. So itu yang pertama kita dapat lihat. Apa pun kita kata, kerajaan sebenarnya telah belanjakan satu peruntukan yang besar untuk pendidikan. Pendidikan daripada rendah, menengah tinggi, pengajian tinggi. Dan untuk pengajian tinggi, kita dapati bahawa pengajian tinggi walaupun dikenakan bayaran, tetapi kerajaan subsidinya dengan begitu tinggi. Kita nak murah, kita nak percuma, tetapi tidak diberikan secara percuma, kerana seperti yang telah saya katakan, kalau percuma dia akan tarik daripada sektor lain ataupun dalam rantaian di peringkat bawah dan sebagainya. Dan sudah tentulah kerajaan tak mungkin dapat lakukan itu. Walaupun begitu, kita dapati pengajian tinggi disubsidi dengan tinggi oleh kerajaan pada hari ini. Kerana kalau kita lihat kepada bidang perubatan, kalau kita ambil bidang perubatan, yuran sebelum subsidi, sebenarnya yuran kalau kita ambil perubatan adalah sebenarnya RM166,000, tetapi kerajaan hanya kenakan RM9,000. Dan kalau dibagikan dengan 10 semester, kalau tak salah saya, RM900 satu sen. RM900 satu sen. Kalau kejuruteraan, yuran sebenar ialah RM61,200. Kerajaan kenakan, universiti kenakan hanya RM5,600. Tadi yang perubatan itu, kerajaan bayar 94.6% subsidi. Untuk kejuruteraan 90.8%. Pelajar hanya kena bayar, kalau medik 5.4%, kalau kejuruteraan 9.2%. Walaupun kena bayar, tetapi telah disubsidi dengan begitu tinggi. Ini hakikat. Telah disubsidi dengan begitu tinggi oleh kerajaan. Farmasi 51,632, tapi kena bayar 6,800. Undang-undang ni ambil daripada Universiti Melaya, 46,356, tapi kena bayar 4,900. Kalau UiTM lagi murah, dia bagi duit makan lagi, dia bagi makan kan. UiTM lagi murah. Sebab hakikatnya kerajaan telah subsidi dengan begitu tinggi. Kerajaan tak bagi percuma. Ada sebabnya. Kerajaan hanya subsidi dengan begitu tinggi. Dan tak cukup dengan itu, kerajaan juga membayar kos pinjaman kerana PTPTN. Kerana PTPTN kena, dalam dia nak bagi pinjaman kepada pelajar, dia pinjam daripada pihak luar sama ada EPF ataupun pihak bank, dan dia kena bayar kos dana 4 hingga 5% satu tahun. Yang itu kerajaan tanggung. Dan untuk tahun 2012, tanggungan kerajaan untuk tanggung apa yang PTPTN pinjam untuk membolehkan dibayar pada pelajar ialah sebanyak 1.24 bilion ringgit. Kalau kerajaan tak bayar, PTPTN akan pas benda tu, pindahkan benda tu kepada semua pelajar. Tetapi PTPTN tidak lakukan itu. Semua tu kerajaan bayar. Yang PTPTN kenakan 1% itu adalah kos pengurusan, charge pengurusan. Yang itu kita harus faham apa yang telah dilakukan oleh kerajaan. Hakikatnya ialah banyak yang kerajaan lakukan
untuk subsidi pengajian tinggi dalam negara kita pada hari ini, short of memberi pengajian tinggi secara percuma. Jadi walaupun tak beri secara percuma, kerajaan subsidi dengan begitu tinggi supaya kita semua mendapat peluang untuk melanjutkan pengajian di peringkat pengajian tinggi. Kerajaan sedar bahawa kita perlu tentukan supaya peluang untuk pelajar kita melanjutkan pengajian di peringkat yang tinggi dapat dijayakan. Apatah lagi kerana kita memerlukan modal insan untuk memajukan dan menjayakan hasrat pembangunan dan kemajuan negara. Pembangunan negara memerlukan kita mempunyai modal insan yang antaranya perlu menguasai ilmu dan juga kemahiran. Dan ini dapat dilakukan dengan kita membuka akses kepada mereka melalui konsep pendemokrasian pendidikan. Oleh itu, kerajaan dalam usaha untuk menjayakan hasrat ini telah menubuhkan PTPTN dalam tahun 1996, yang mana sebelum PTPTN ada, sebelum PTPTN ada, kita dapati bahawa jumlah yang dapat masuk ke universiti pada ketika itu adalah sebanyak 27,000 pelajar saja. Sebelum ada PTPTN. Tapi bila kita ada PTPTN, kita telah dapat memberi peluang kepada seramai 227,000 pelajar. Dan seterusnya menjayakan matlamat kita untuk memberi peluang kepada rakyat Malaysia, anak-anak muda kita untuk mendapat ilmu dan juga pengetahuan. Dan dengan sendirinya kita menjayakan proses pendemokrasian pendidikan. Dan dengan usaha kita dapat melahirkan mereka sebagai modal insan, maka mereka menjadi senjata utama negara dalam soal berhadapan dengan cabaran dan juga persaingan. Kita sedia maklum, kita berada dalam zaman maklumat. Kita mesti mempunyai upaya untuk bersaing. Upayaan untuk bersaing bergantung kepada penguasaan ilmu dan pengetahuan di kalangan rakyat. Dan ini dilakukan melalui pendidikan. Maka atas sebab itulah sangat penting untuk negara dapat bangunkan potensi setiap rakyat Malaysia yang ada. Dan ini bergantung kepada universiti yang dibuka, dan tiada halangan untuk pelajar masuk ke universiti hanya kerana tak ada duit, hanya kerana tak cukup untuk menampung keperluan mereka untuk belajar. Jadi atas sebab itulah PTPTN diwujudkan sebagai satu kemudahan yang hari ini pihak mahkamah nak tutup. Sebagai satu kemudahan, dia kemudahan untuk membolehkan rakyat Malaysia mendapat ilmu dan pengetahuan. Tak ada PTPTN pada ketika itu 27,000. Sebab kerajaan tidak mungkin boleh semuanya disalurkan untuk bangunkan universiti. Tapi bila ada PTPTN, bukan saja kita boleh banyakkan universiti, kerana pelajar-pelajar ada kemampuan sebab dia boleh dapat pinjaman dan sebagainya. Maka dari itulah jumlah pelajar meningkat daripada 27,000 kepada 220,000 lebih, bagaimana yang telah saya nyatakan tadi. Dan kesan daripada wujudnya PTPTN, seramai 1.9 juta peminjam telah diberikan pinjaman sebanyak 42 bilion ringgit setakat akhir 2011. 1.9 juta rakyat Malaysia, dan jumlah yang dikeluarkan kepada mereka adalah sebanyak 42 bilion ringgit setakat akhir 2011.
Dan daripada jumlah itu yang telah membayar balik adalah seramai 742,000 daripada 887,000. Jadi peminjam yang ingkar ni hanya setakat 144,452. Kumpulan inilah yang diberikan janji untuk sama-sama hapuskan PTTN. Kerana kalau hapuskan PTTN, maka kumpulan ini tak payah hidup. Tetapi tidak tahu apa implikasi-implikasi yang lain yang akan berlaku. Jadi daripada 800,000, 700,000 lebih bayar. 700,000 lebih bayar, hanya ada 100,000 lebih yang tak bayar. Jadi mereka sedang target kumpulan ini. Tak payah bayar, kita akan hapuskan PTTN. Jadi tentulah orang bila janji kita tak payah bayar, kita akan sokong dia. Tetapi kita tidak tahu apakah implikasi-implikasi lain yang sebenarnya akan dihadapi oleh negara kalau kita tidak mempunyai PTTN. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita tahu PTTN memberikan pinjaman kepada kita, apa yang harus kita sedar ialah pinjaman-pinjaman yang dikeluarkan oleh PTTN itu bukan semuanya untuk membayar ataupun menampung yuran. Kita lihat bahawa sebahagian besar pinjaman yang PTTN bagi itu bukannya untuk bayar yuran, kerana yuran banyak telah disubsidi, tetapi sebenarnya adalah untuk menampung juga kos sara hidup pelajar-pelajar. Sama ada untuk menampung kos makan ataupun untuk menampung kos penginapan. Kalau kita lihat kepada pelajar politeknik, dia ambil diploma, dia diberikan RM5,000 satu tahun. Daripada RM5,000 satu tahun, 2,500 satu sen, dia bayar yuran satu sen hanya RM200. Yuran kerajaan untuk politeknik RM200 saja. Jadi RM2,300 adalah duit makan dengan duit penginapan dan duit dia belanja girlfriend dia ke, dia beli motor ke, dia beli telefon ke, sebab banyak tu dia semua ada macam-macam. Sebab bukannya bayar yuran universiti, sebab yuran tu terlalu murah. Dan begitu juga kalau kita mengambil ijazah dalam bidang sains, PTTN bagi 7,000 setahun, yang mana yuran hanya 2,100. Ini saya ambil average. Yang lain tu duit makan dan duit penginapan. Dan begitu jugalah. Dan hari ini dalam dunia semua negara ada agensi meminjam untuk pelajar. Hanya PTTN saja yang bagi duit sara hidup. Di negara lain hanya duit untuk pinjam bayar yuran. Di negara kita hanya PTTN yang bagi duit sara hidup. Dan ini hanyalah satu option untuk pelajar nak mohon pinjam untuk yuran sahaja ataupun nak pinjam dua-dua. Dan 90% pelajar kita mohon bukan saja untuk pinjam bayar yuran, tapi nak pinjam juga untuk sara hidup. Jadi pokoknya kalau PTTN ditutup, pelajar di Universiti Awam pun tak ada duit untuk sara hidup. Pelajar Universiti Melaya yang hostelnya tak ada cukup dalam kampus, yang duduk di luar di Kerinci sebagainya, macam mana nak bayar duit sewa? Macam mana nak bayar sewa? Mungkin boleh bayar. Kita balik ke zaman sebelum kita ada PTTN, mungkin bukan zaman saudara-saudari, tapi zaman timbalan naik chancellor ni, mak bapak mereka jual tanah, gadai rumah untuk membiayai pendidikan anak-anak pada ketika itu. Cuba kita tanya mereka. Ataupun mungkin langsung
tak akan dapat menghantar anak-anak ke universiti. Di negara lain yang ada menyediakan pendidikan yang percuma, yang walaupun percuma tetapi mereka tak beri sara hidup, pelajar terpaksa bekerja untuk cari dan menampung kos sara hidup pada masa yang sama mereka belajar. Itu keadaannya yang berlaku di negara-negara tersebut yang terdapat pada hari ini. Jadi tuan-tuan, saudara saudari yang saya hormati sekalian, kalau kita ikut apa yang dikatakan oleh pembangkang, maka memang akan timbul pelbagai masalah. Saya telah gariskan dalam edaran yang diberikan itu, tak perlulah untuk saya membaca ataupun merujuk kepadanya. Saudara-saudari boleh melihat sendiri. Tetapi yang mungkin saya nak beri penekanan ialah, kalau kita sediakan ataupun kita memperkenalkan pendidikan percuma kepada sektor pengajian tinggi dan IPTA dalam negara kita, pertama kita akan dapati semua orang akan mohon untuk masuk ke IPTA kerana dia percuma. Apa sebab saya tak boleh dapat tempat dalam IPTA kerana itu percuma, macam kita sekolah rendah dan sekolah menengah? Dan apabila itu berlaku, dalam keadaan kita dapat lihat pendidikan itu percuma, tak ada PTTN, tidak mungkin kerajaan dapat memperbanyakkan lagi tempat di universiti. Kerana saya dah cakap tadi, sebelum ada PTTN, itulah saja jumlah yang kerajaan mampu untuk sediakan. Hanya kerana ada PTTN, kita boleh banyakkan. Sekarang kalau PTTN dah tak ada, tak mungkin kerajaan boleh menampung dan menyediakan tempat yang banyak. Maka semua, dan tidak akan ada ramai yang nak mohon belajar di IPTS kerana yurannya terlalu tinggi. Maka semuanya akan mohon untuk belajar dalam IPTA. Dan kerajaan perlu adil, perlu tentukan mereka yang betul-betul layak dapat masuk, maka sudah tentulah ia akan berasaskan kepada kecemerlangan. Maknanya yang terbaik saja yang boleh masuk. Dan sudah tentulah kita tidak akan dapat membetulkan ataupun mengimbangi apa saja isu-isu yang kita sedang hadapi pada hari ini, soal perbezaan, soal jurang dan sebagainya yang sedang kita hadapi dalam negara kita. Itu tidak termasuk soal-soal lain yang mana IPTS, saya ingat sebahagian besarnya terpaksa tutup dan sebagainya. Kerana pelajar, daripada mana pelajar nak dapat duit untuk membayar iuran dan sebagainya, termasuk di IPTS, kerana mereka nak tutup PTTN. Dan untuk makluman semua, setiap tahun kita menerima kemasukan pelajar di IPTA 188,000 dan kita menerima kemasukan pelajar di IPTS 181,000. So 181,000 akan bersaing dengan 188,000 di IPTA. Apa akan terjadi? Jadi di sinilah antara perkara yang harus kita faham. Di negara-negara lain, hanya ada beberapa negara di dunia yang menawarkan pendidikan percuma. Tetapi percuma bukan makna percuma. Ada orang yang membayarnya. Mana ada percuma? Soalnya siapa yang membayar? Negara-negara yang kita dapati memperkenalkan ataupun mempunyai dasar pendidikan
pengajian tinggi percuma adalah di negara Skandinavia dan di Germany. Tetapi di Germany, pendidikan percuma hanya untuk beberapa universiti saja, bukan semua. Tapi nak masuk ke universiti itu mesti mempunyai kecemerlangan yang sangat tinggi. Dan sebahagian besar pelajar yang masuk ke universiti itu tidak habis dalam tempoh yang ditentukan kerana dia percuma. Dia boleh ambil masa dia untuk belajar percuma, kan? Kalau kena sambung pun bukan kena bayar. Kalau pinjam PTN sambung kena bayar, jadi kena tentukan lulus. Dan dalam masa dia ambil masa tu, dia juga bekerja supaya dia dapat tampung kos kehidupan dia. Di negara-negara sama juga seperti Finland dan juga Sweden. Tetapi kita harus tahu, negara ni adalah negara maju. Dia adalah aging population, tak banyak anak-anak muda. Negara kita belum jadi negara maju, lagi 8 tahun. Kita banyak anak muda. Yang penting juga, kita bukan sahaja subsidi pendidikan, tapi kita subsidi minyak, tepung, gula, beras. Negara tu tak ada apa-apa subsidi lain. Yang keempat, siapa bayar? Di sana cukainya sangat tinggi. Siapa yang keluar bekerja bayar cukai yang tinggi kerana saudara-saudari yang tak bekerja lah membayari budak yang sedang belajar. Cuba hari ini kita suruh rakyat Malaysia tolong bayar saudara-saudari yang sedang belajar. Siapa cakap percuma? Ada orang bayar. Bayaran itu ditransferkan kepada rakyat yang sudah bekerja. Atas sebab itu income tax 40%, 50% di negara itu. Yang ini kita harus faham. Jadi pembangkang tak cakap, oh hapus PTTN, pendidikan percuma. Dia tak cakap apa, macam mana nak buat dan sebagainya. Maka atas sebab itulah kerajaan kita tidak lakukan itu sebagaimana semua negara di dunia. Amerika, United Kingdom, Singapura. Kita ambil negara-negara yang lain. Jadi atas itulah saya percaya kita harus faham mengenai soal ini, lebih-lebih lagi kerana kita tahu bahawa peluang kita untuk melanjutkan pengajian di peringkat tinggi adalah satu pelaburan yang menguntungkan kita sebagai individu. Bukan sahaja untuk kerajaan tetapi kita sebagai individu. Maka kita tahu ada kos kepada pelaburan itu. Dan daripada kos pelaburan itu, iaitu untuk dapat pengajian tinggi, 90% kerajaan dah bayar. Maka kita bayarlah yang 10% kerana kita ada pulangan. There is return to investment. Ada public gain, ada private gain. Jadi atas sebab itulah di semua negara di dunia menganggap pendidikan peringkat tinggi adalah sesuatu yang tidak dapat dibayar sepenuhnya ataupun diberikan secara percuma oleh kerajaan kerana adanya private gain. Itu asas dan falsafahnya. Di peringkat rendah, di peringkat menengah, hanya public gain, tak ada private gain kerana kalau budak tu keluar dia tak boleh dapat kerja. There's no private gain. Kalau kita budak sekolah rendah, keluar daripada sekolah rendah, dia keluar, dia boleh mohon kerja tak? Siapa nak bagi dia kerja? There's no private gain. Only public, kerana membina asas pendidikan. Tetapi di peringkat pengajian tinggi, kita belajar, kita keluar, kita boleh dapat kerja, kita ada pendapatan, kita boleh bina keluarga, kita boleh kahwin, that's private gain. Jadi private gain takkanlah kerajaan nak sediakan juga 100%. Itulah asas mengapa pendidikan tinggi tidak diberikan secara percuma. Dan hari ini negara-negara yang saya sebut tadi, yang walaupun nampak percuma, sedang memikirkan jalan bagaimana pendidikan itu perlu ditampung dengan mereka sendiri memikirkan untuk mewujudkan
badan-badan seperti PTN untuk beri pinjaman kepada pelajar mereka. Jadi itulah asas. Memang cantik, memang bagus bila ada seruan kita negara nak bagi pendidikan percuma hingga ke peringkat tinggi. Memang bagus, cantik. Tetapi kita golongan terpelajar, kita golongan mereka yang berada di institusi pengajian tinggi. Kalau orang lain boleh terpengaruh, kita lah golongan yang bukan sahaja yang terakhir boleh dipengaruh, tetapi menjadi golongan yang betulkan pandangan masyarakat yang terdapat dalam negara kita. Kalau tidak, negara kita ni akan rosak. Kita tidak akan dapat mencapai matlamat untuk kita memajukan negara kita kerana kegagalan untuk melahirkan modal insan yang menjadi senjata utama dalam zaman yang berasaskan kepada pengetahuan pada hari ini. Jadi atas sebab itulah saya mengadakan pertemuan ini untuk saya berjumpa dengan saudara-saudari sekalian sebagai pemimpin pelajar, supaya saudara-saudari faham mengenai isu ini dan dapat memberi pertimbangan sama-sama untuk memikirkannya dan sama-sama untuk menjelaskan dan menyedarkan kepada rakan-rakan kita yang lain supaya mereka tahu baik buruk, kewajaran, keberkesanan perkara yang dijanjikan yang hendak dibuat oleh pihak-pihak tertentu dalam negara kita di masa kini dan juga di masa yang akan datang. Dalam keadaan kita kata bahawa tidak ada pendidikan percuma di mana-mana negara di dunia, di peringkat pengajian tinggi ini juga harus, satu perkara yang harus juga kita faham ialah kerajaan dan PTTN mengiktiraf pelajar-pelajar yang cemerlang yang mendapat kelas tamu dan mereka tak perlu membayar pinjaman mereka. Jadi kita di peringkat akhir. Kalau kita berjaya dengan cemerlang, kita mendapat kelas pencapaian kelas pertama, maka kita tidak dan dikecualikan daripada membuat pembayaran. Jadi kita melakukan lagi pendekatan yang demikian. Jadi lain-lain tu ada yang tertulis di sini dari segi kita membina, membangunkan sikap yang betul untuk kita tunjukkan bahawa adanya mutu dan kualiti dari segi penawaran kita di peringkat pengajian tinggi. Atas itulah ianya perlu ada nilai dan sebagainya. Jadi saya berharap apa yang saya nyatakan ini akan dapat menjelaskan kepada saudara-saudari sekalian dan kita anggap apa yang akan kita dengar dan apa yang didendangkan kepada kita dan apa yang dijanjikan itu sebagai satu usaha yang sememangnya untuk memancing kita menjelangnya pilihan raya umum yang akan datang. Jadi saudara-saudari sekalian, apabila kita meminda AUKU, apabila kita tentukan supaya penyertaan ataupun pengaruh politik tidak dapat masuk ke institusi kita, ke universiti kita, kita ingin memberi ruang dan peluang kepada saudara-saudari selaku mahasiswa-mahasiswi untuk membangunkan perjuangan saudara-saudari sekalian. Perjuangan saudara-saudari sekalian, suara saudara-saudari sekalian yang boleh menyaingi mana-mana parti politik, termasuklah sama ada parti politik kerajaan ataupun pembangkang. Saudara-saudari tidak terikat untuk menyatakan berasaskan kepada ilmu dan pengetahuan yang ada hubung kait dengan hubung kait yang kuat dengan soal kebenaran untuk menyatakan apa yang betul, apa yang tepat dan apa yang hanya merupakan janji dan sesuatu yang kosong dan sebagainya. Pindaan kepada AUKU kita masih mempertahankan supaya kita dapat melihat perjuangan mahasiswa yang tersendiri, tidak terpengaruh dengan sesiapa, dan timbalah seberapa banyak ilmu yang ada dengan pergaulan
hubungan yang ada dengan pakar-pakar, profesor yang ada di universiti, untuk kita membina kekuatan kita berfikir supaya akhirnya kalau semua orang politik dalam negara ni tak boleh pakai, kita masih ada harapan dengan saudara-saudari sekalian. Kerana saudara-saudari masih lagi putih, bersih, jernih, tak terpengaruh, boleh berfikir dan boleh selamatkan negara kita di masa yang akan datang. Jadi saya ucapkan, memang di luar sana teruk, saya ucapkan selamat berjuang kepada saudara-saudari, dan kalau ada apa-apa persoalan yang nak dikemukakan, saya bersedia untuk berkongsi pandangan. Kalau saya tak boleh jawab, ada banyak profesor kat sini, saya boleh panggil. Bukan panggil lah, saya boleh arah mereka untuk jawab. Saya tak boleh arah saudara-saudari, yang di luar ni semua saya boleh arah. Soalan dia berkenaan dengan, it is a question yang running around the mind of UIA students, di mana Majlis Perwakilan Pelajar UIA, Presiden dia keluar 25 di dalam Facebook semalam mengatakan bahawa dia memberi cadangan kepada kerajaan supaya yuran pengajian kita bubarkan. Namun kos sara hidup itu kita kekalkan sebab kos itu lebih tinggi. Namun yuran itu is a lower price, dan pada saat yang sama seiring dengan Federal Constitution tentang right of to education. Jadi kalau Datuk boleh comment the issue so that I can discuss building on this issue. Thank you. Pertamanya, siapa pun boleh beri pandangan, tetapi pandangan saudara Iqbal kan? Iqbal, saya baca juga dalam apa. Dua perkara yang beliau cadangkan. Pertamanya, beliau tidak setuju PTN itu dihapuskan. Dan yang kedua, beliau mahukan supaya yuran ditiadakan. Saya telah menjelaskan tadi, tak ada mana-mana negara di dunia yang melakukan itu. Dan ia memberi banyak implikasi yang lain. Dia akan membuat kita mempunyai pelajar yang mediocre, yang sederhana, yang tidak oleh kerana benda itu percuma. Dan bila percuma, semua orang akan minta untuk masuk IPTA sebab dia anggap itu hak. Sama juga kita darjah 1, darjah 2, kita rasa kita mesti ada tempat, darjah 3 mesti ada tempat masuk secondary school sebab hak. Tetapi seperti yang telah saya katakan tadi, pendidikan tinggi dia berbeza. Tidak semua orang akan masuk dan dapat ruang ke pendidikan tinggi. Dia adalah satu option. Dan kalau kita tidak kenakan bayaran, maka bayaran itu digunakan untuk seseorang itu memikirkan sama ada dia hendak ataupun tidak melanjutkan pengajian. Jadi saya stand dengan pendirian saya mengatakan bahawa walaupun kita nampak di tengah negara itu percuma, tetapi sebenarnya ada orang bayar. Di negara kita, kita suruh pelajar bayar. Kalau tak pelajar bayar, ibu bapa yang bayar. Ibu bapa yang sudah bekerja seperti di negara itu. Okay? Tak boleh sampaikan salam saya pada saudara Iqbal. No problem. Lihat apa yang dikatakan oleh Datuk Seri yang menyatakan bahawa sekiranya kita memberikan pendidikan percuma, dia akan memberikan IPTS, kedudukan IPTS akan terjejas dan mahasiswa-mahasiswa IPTS akan masuk ke IPTA. Dan adakah kualiti ilmu kita akan lebih terjejas ataupun rendah mutunya sekiranya kita memberikan pendidikan percuma? Sebab ini berkait rapat dengan apa kos yang perlu dibayar oleh seseorang mahasiswa untuk mendapatkan ilmu itu. Kemudian yang kedua, adakah apa yang diminta oleh pihak pembangkang ini adalah satu mainan mereka? Sebab kita dapat lihat bahawa apa yang diminta oleh pembangkang sekarang ini semua dapat. ISC boleh dapat, AUKU masuk boleh dapat, kemudian PTN pula. Adakah ini kerana kerajaan kita, saya faham kerajaan kita bersikap terbuka, Datuk Seri Najib pun bersikap terbuka, tetapi adakah kerana terlalu memberi ini menjejaskan dan menyebabkan mereka ini semakin kuat untuk lebih maju ke depan? Mungkin lepas ni, lepas PTN, dia minta benda lain pula percuma, rotek pula percuma. Sebab ini tak, kebarangkalian mungkin berlaku sebab kita terlalu memberi, terlalu meraihkan kehendak mereka. Itu saja, terima kasih. Apakah pengajian tinggi tidak ada nilai? Pengajian tinggi adalah berbeza antara satu dengan yang lain, dan kita dapat lihat bagaimana kos yang sebenar
yang terdapat pada setiap program, kursus dan disiplin yang ditawarkan. Hari ini kalau kita lihat kepada setengah-setengah negara yang lain, seseorang pelajar itu menuntut value for money yang dia bayar di universiti mereka. Kalau percuma, apa pelajar nak cakap? Jangan cakap apa nak bagi jatah kuasa tuan pun tak bayar. You dah dapat percuma, apa lagi you nak? Apa tuntutan yang you nak buat? You tak ada bayar satu sen pun. Di setengah negara lain, pelajar bayar, I want value for money. I want to see yang teaching and learning itu benar-benar memberi kebaikan pada saya. Setiap duit yang saya keluarkan tu, saya nak value for money. Ini mungkin pencara kita semua tak tahu. Saya pun banyak baca juga. They want value for money. Kalau percuma, you cannot. Tak boleh. Pelajar tak boleh tuntut itu. Dan kita takut pencara juga tidak akan melaksanakan tanggungjawab dengan penuh komitmen kerana free. Tak bayar apa. Jadi dengan sendirinya boleh menjejaskan soal politik. Okay. Soal sama ada kerajaan tunduk atau tidak, saya ingat ini sesuatu yang sangat besar implikasinya untuk menghapuskan PTDS, untuk menjanjikan pendidikan di peringkat pengajian tinggi secara percuma. Saya tidak fikir kerajaan akan beranjak kerana ia adalah soal-soal yang berkait dengan falsafah dan pendekatan yang diambil oleh kerajaan. Soal aku tu saya faham